Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Apa cerita sahabat semua? Lokman Adam ucap terima kasih kepada Cikgu Bat. Kenapa mengucapkan terima kasih dan apa kaitan kepada Azmin Ali yang dikatakan terkantoi dalam skandal-skandal yang sedang hangat diperkatakan ini? Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda dalam satu seri podcast ya bersama dengan Lokman Adam menjawab isu-isu panas ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama video ini. Baru-baru ini tular di media sosial bahawa SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah menggempur sebuah apa yang dikatakan safe house di sebuah apartmen di ibu kota Kuala Lumpur. Dan apa yang diketahui daripada berita bahawa SPRM telah menjumpai sejumlah mata wang asing berjumlah RM 5 juta, mata wang asing Singapura iaitu Sing Dollar berjumlah 1.5 juta kalau saya tak silap, milik seorang pemimpin kanan sebuah parti. Baik, berlegar di media sosial selepas berita itu keluar, satu gambar yang menunjukkan bahagian belakang seorang pemimpin sedang memeriksa almari di dalam sebuah bilik. Jadi, ni cerita apa ni sebenarnya, Tok Loman? Cerita apa sebenarnya ni? Adakah? Ya, cerita ni dia sebenarnya cerita konsesi pasir ni. Kita kena ucap terima kasih kepada Cikgu Bat lah. Ya. Cikgu Bat telah membuat laporan SPRM ke atas Azmin Ali. Cuma lama sangat benda ni senyap kan. Saya tak tahulah, mungkin dulu tak jumpa safe house. Sekarang ni bila Azmin Ali dah tak berkuasa kan. Safe house tu dah jumpa kan. Bukan satu, ada 3 safe house. Oh, ada 3? Ada 3 safe house, bukan satu. Satu tu jumpa hampir lebih kurang 5 juta ringgit ataupun dalam mata wang Singapura 1.5 lebih kan. Satu tu jumpa berapa, 200-300 ribu. Satu lagi pun lebih kurang, yang angka dia 200 lebih ribu juga. So bagi saya lah, ini benda-benda yang bak kata orang tu, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Cikgu Bat dulu adalah orang yang mendedahkan tentang cerita konsesi pasir ni. Dan dia juga adalah orang yang mula menggelarkan Azmin ni dan pengikut Azmin sebagai kartel Azmin Ali. Besar jasa Cikgu Bat ni. Orang yang telah, bak kata orang tu, mengilhamkan perkataan kartel Azmin Ali. Tapi masa tu 2016. Masa tu Datuk Seri Anwar punya anak saudara ni masih isteri dia. Kan? Selepas mereka berpisah 2020, tak silap saya, kita ketika berlakunya langkah Sheraton, kan? Pada ketika itulah kita telah melihat seorang makhluk bernama Cikgu Bat ni, kan? Tiba-tiba lompat keluar daripada kereta yang sama daripada kereta Azmin Ali. Dia keluar bersama. Tapi semenjak tu tak ada lagi lah cerita kartel Azmin Ali ni, kan? Tak ada lagi lah cerita pendedahan demi pendedahan tentang Azmin Ali ni. So apa yang Azmin Ali berjaya lakukan ke atas Cikgu Bat ni, saya tak pasti, kan? Saya tak berani nak tuduh, kan? Tetapi saya rasa rakyat boleh berfikirlah di mana letaknya prinsip perjuangan Cikgu Bat ni. Baik, dan didakwa juga bahawa rakan seperjuangannya adalah COO di Menteri Besar Incorporated. Ya. Adalah anak saudaranya. Itu kita serahkan kepada pihak SPRM. Saya tak berani nak cakap, kan? Saya tak nak jadi macam Hisham Jalil. Semata-mata kerana apa ni, nama bapa sama, dia kata adik-beradik. Kan? Bahaya juga. Kan nanti kan orang kata
Aisyah Jalil ni adik-beradik dengan Bukit Jalil pula. Ya. Lebih baik kita jangan buat andaian lah. Okey, tak apa. Kalau kita tak pasti, kita jangan buat andaian. Ya, kita serahkan kes ini kepada SPRM. Kepada pihak SPRM. Saya nampak bagus hari-hari ni SPRM menjalankan tugas dengan penuh integriti. Tak ada lagi orang yang dilindungi, kecil ke besar ke, orang UMNO pun kena, menteri besar daripada UMNO pun kena. Zaman sekarang ni. Ya. Datuk Azlan Man. Kan? Menteri besar daripada, cuma saya heran menteri besar daripada Terengganu ni lambat sangat dia ambil tindakan. Kan? Kita tahu ada kes, lambat. Ya. Kan? Sama juga menteri besar daripada Perlis ni. Kita harap dengan terbukanya cerita tentang bekas Menteri Ekonomi ni, kan? Kita harap lepas ni Menteri Besar Terengganu dan Perlis menyusul pula lah. Okey, baik. Kita serahkan kepada SPRM untuk jalankan tugas, dan apa yang saya tahu bahawa SPRM pada ketika ini banyak juga yang operasi-operasi yang sedang dilakukan, tapi tak tahu sama ada ia melibatkan kes berprofil tinggi ataupun kes-kes biasalah. Tapi kita serahkan juga kepada SPRM untuk jalankan tugas dia. Ada juga kes-kes yang kecil pun dihadapkan ke muka pengadilan. Contohnya banyak juga kartel-kartel yang melibatkan kemasukan pendatang-pendatang tanpa izin dalam negara yang telah berjaya ditumpaskan oleh pihak SPRM. So tak semestinya jerung saja kena, ikan bilis pun kena, pertengahan pun kena, semua kena. Jadi situasi ini sebenarnya mengembalikan integriti yang telah dipertikaikan oleh kebanyakan rakyat di Malaysia tentang fungsi SPRM. Di mana selama ini SPRM dilihat hanya menyerang yang kecil-kecil, yang jerung-jerung ni ditinggalkan disebabkan ada kabel lah, networking lah kan. Jadi kes ini telah membuka mata kebanyakan rakyat bahawa SPRM tidak pilih bulu. Dan ini adalah integritinya SPRM. Jadi kita serahkan kepada SPRM. Macam kes ni, Cikgu Bat dah buka kes ni 2016 lagi. Tapi pasal dulu Azmin Ali yang meletakkan Latifah Koya tu sebagai ketua pengarah SPRM, ketua Pesuruhjaya SPRM. Sudah pastilah Latifah Koya tidak boleh bertindak ke atas Azmin Ali. Kan? Dan ramai lagi yang mana-mana yang pro kepada Tun Dr. Mahathir. Tetapi hari ini tidak ada siapa yang boleh melindungi orang macam Tun Daim, yang dianggap sebagai untouchable, yang tak boleh disentuh, yang kebal, yang ada immunity, sudah mula dipanggil. Anak-anak Tun Dr. Mahathir, yang Mahathir dia kata saya tak ada duit. Hari ni semua orang tahu bahawa anak Mahathir ni tak ada seorang pun yang berjaya menjadi jutawan. Semua billionaire. Kan? Tak ada seorang pun dapat jadi jutawan. Tidak berjaya menjadi jutawan, tapi berjaya menjadi billionaire. Itu pun satu hal juga. Cuma saya haraplah anak-anak Tun Dr. Mahathir ni jangan ikut perangai Tun Dr. Mahathir. Saya dapat maklumat anak-anak Tun Dr. Mahathir ni dah bersedia untuk declare. SPRM minta suruh declare je. Declare lah. Apa nak takut? Kan? Tapi bila anak Tun Dr. Mahathir nak bekerjasama, nak declare dengan SPRM, harta mereka, bapa dia pula tak bagi. Kan? Ini masalah dia. Lain lah dengan Tun Daim. Tun Daim memang kalau boleh tak nak declare. Lagi boleh dia nak elak. Lagi boleh dia nak elak. Okey, baik. Declare benda yang atas nama dia je. Padahal banyak benda yang tak atas nama dia. Betul. Kan? Semua orang bukan tak tahu. Dia punya harta Ismail Ulam Raja ni semua atas nama orang lain. Harta Ismail Ulam Raja di luar negara. Di luar negara lagi. Okey, baik. Kita, seperti yang saya cakap, kita serahkan kepada SRM kes ini. Kita nak move kepada isu yang seterusnya. Isu ini menjadi satu bualan netizen di luar sana. Lebih-lebih lagi di pihak parti pembangkang yang cuba memainkan persepsi dan juga cerita-cerita yang kurang enak untuk kita dengar terhadap Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri 1 Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkenaan dengan adik kepada Yang Amat Berhormat
Datuk Seri Zahid Hamidi yang mengesahkan bahawa beliau telah menyertai Parti Islam Malaysia. Baik. Ini persepsi yang dimainkan di luar sana bahawa Presiden, Datuk Seri Presiden tidak boleh menjaga adiknya sendiri. Tidak boleh mempengaruhi adiknya sendiri sehingga terpaksa keluar daripada UMNO menyertai Parti PAS. Dan ini juga seolah-olah mengesahkan bahawa setiap tuduhan yang dikenakan terhadap Datuk Zahid Hamidi adalah benar sehingga menyebabkan adiknya sendiri keluar daripada UMNO. Komen Datuk. Komen saya simple lah. Kita orang UMNO ni pun tahu adik dia ni orang berniaga. Dan kita pun tahu kan bahawa beliau kerap minta tolong dengan abang dia. Bila dia frust dengan abang dia, kita kena pandang dari sudut yang positif. Positif dia, ini jelas menunjukkan Datuk Zahid tak salah guna kuasa untuk mengayakan adik dia. Sehingga adik dia kecewa. Kan? Dan bagi saya, tak ada apa yang nak menghairankan, nak kita hairankan kalau adik kepada Datuk Zahid nak masuk PAS ke, nak masuk Bersatu ke, nak masuk parti apa pun. Sebab dia hanya seorang businessman, orang berniaga. Kan? Kalau dia minta tak dapat, dia rasa dia tak puas hati, dia nak pergi masuk parti apa pun, tak ada hal. It's a free country. Kan? Itu kebebasan dia. Apa yang kita nak heran? Patutnya kita rasa kecewa bila orang yang pernah jadi Susah Agung UMNO, orang macam Anwar Musa, kan? Masuk PAS. Itu kita patut kecewa. Orang macam Nur Omar masuk PAS. Orang macam Syahidan Kasim, bekas Menteri Besar Perlis, masuk PAS. Itu bolehlah juga dibanggakan. Ini adik kepada Datuk Zahid saja. Adik kepada Presiden UMNO, bukan Presiden UMNO yang masuk PAS. Tapi jangan lupa, Presiden PAS, Ustaz Asri Muda, pernah masuk UMNO. Itu kita jangan lupa. Itu Presiden PAS. Timbalan Presiden PAS. Kita tengok, ada 2 timbalan Presiden PAS. Tinggalkan PAS. Ustaz Nasaruddin Maisa tinggalkan PAS. Mak Sabu tinggalkan PAS. Dan jangan kita lupa, hari ini bekas Majlis Syura PAS, Ustaz Khairuddin Aman Razali, kan? Hari ini dia bukan setakat masuk UMNO, dia setiausaha Majlis Ulama UMNO. Maknanya dia lebih yakin dengan ulama-ulama dalam UMNO ni berbanding ulama-ulama dalam PAS. So apa kita nak heran? Setakat kalau adik-adik saya pun kadang-kadang buat benda-benda yang mengecewakan saya. Standard lah tu. Kita orang politik. Adik kita bukan orang politik. Adik kita orang berniaga. Kebetulan kita nak expect adik kita ada roh perjuangan macam kita. Susah lah. Betul. Susah. Kita tengok Tan Sri Syahrir Samad. Dia berjuang lama dalam UMNO. Adik dia berjuang dalam PAS. Sekarang adik dia berjuang dalam Amanah. Kan? Sama juga ada banyak. Seluruh dunia ni ada banyak ahli politik. Abang kat tempat lain, adik di tempat lain. Kan? Tapi kalau bab kecewa-kecewa sikit-sikit ni, saya rasa besok lusa dipujuk, settle. Kan? Tak ada apa pun nak PAS banggakan. Jadi umpama persepsi-persepsi yang cuba dimainkan oleh pihak parti lawan ni boleh dikatakan, boleh saya simpulkan sebagai satu isu yang picisan. Isu yang sangat remeh-temeh. Yang cuba nak memburukkan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Bagi saya, kalau kita lihat secara rasional, kita lihat secara dengan otak yang waras, bagi saya lagi kuat dia mainkan isu adik dia ni menyertai PAS, lagi bagus untuk Datuk Zahid. Sebab sebelum ni beliau dikatakan sebagai seorang yang terlibat dengan korupsi dan sebagainya. Tetapi ketegasan dia, sehingga adik dia sendiri pun frust, tidak dibantu. Maknanya ini jelas menunjukkan Datuk Zahid tidak menyalahgunakan kuasa dia. Itu for me is good enough. Lagi kuat korang mainkan isu ni, lagi naik makam Datuk Zahid. Okey. Cuba lihat daripada satu sudut yang berbeza, di mana seperti apa yang Datuk Lokman cakap, tindakan
adik yang amat berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi keluar daripada UMNO menyertai PAS adalah kerana tidak mendapat laba habuan? Saya lebih beranggapan satu kekecewaan. Kan? Kecewa kerana apa? Biarlah rakyat memikirkan dia sendiri. Baik. Kita orang-orang yang dekat dengan Datuk Zahid, kita tahu. Kan? Tak apalah, kita tak payah buka aib orang dan sebagainya. Kan? Memadailah kita tahu. Kan? Dan saya gembira kerana Datuk Zahid jelas tak menyalahgunakan kuasa untuk membantu adik dia. Membantu ahli keluarga. Kan? Dan bagi saya lah, saya menasihat kepada ahli keluarga orang politik ni. Kan? Janganlah expect abang kita ke, bapa kita ke, adik kita ke, nak terus menerus bantu kita, kan? Tanpa kita usaha sendiri. Kan? Kadang-kadang mungkin dia bantu, bagi sokongan dan sebagainya. Betul. Tapi kalau kita tak cari jalan, kenal dengan orang bawah, kan? Belajar macam mana susun galuh, standard operating procedure, kan? Kenal pasti dulu apa yang perlu dilakukan sebelum menyertai satu-satu bidaan dan sebagainya. Kalau kita tak ada usaha kita sendiri, tak boleh, kan? Kalau nak jadi orang niaga, jadilah orang niaga yang terhormat, Berintegriti. dan bukan setakat terhormat, tahu macam mana cara nak buat kerja. Kan? Jangan semua benda nak expect ahli keluarga kita yang ada kaitan dengan politik. Kan? Cari jalan sendiri masing-masing. Cuba buat sendiri, berusaha sendiri. Berusaha sendiri, buat networking sendiri, jumpa orang-orang yang terlibat dalam berbagai bidang. Lambat laun kita akan berjaya. Networking tidak semestinya datang daripada orang politik. Bukan semestinya datang daripada orang politik. Saya cakap terus terang, banyak orang politik yang frust. Kan? Minta surat sokongan semua dapat. Tapi last kali tak dapat. Kan? Tetapi kenapa banyak orang berniaga, walaupun dia tak ada sokongan orang politik, tapi dia boleh dapat. Kan? Dia tahu macam mana, siapa dia patut approach dan sebagainya. Ya, betul. So, kena bijaksana lah kalau nak berniaga ni. Nak berniaga, buat cara orang berniaga. Nak berpolitik, buat cara orang politik. Politik. Berniaga. Ya. Baik. Di situ saja dengan penjelasan dan pencerahan daripada Datuk Lokman, saya rasa kita boleh tamatkan cerita-cerita yang kurang enak tentang mengapa adik Timbalan Menteri masuk PAS, kenapa Datuk Zahid tidak menahan adiknya daripada keluar daripada UMNO. Kita dah boleh tutup cerita. Kerana seperti yang Datuk Lokman cakap, selagi dimainkan isu ini, selagi Datuk Zahid mendapat, dia menguntungkan Datuk Zahid. Jadi sekiranya pihak-pihak di sebelah sana ingin menguntungkan Datuk Zahid, carry on. Tidak menjadi hal buat orang-orang UMNO. Tapi, yelah, jatuh fitnah lah cerita je nanti. Okey, baik. Kita tutup isu ini. Saya nak pergi kepada isu yang seterusnya yang baru-baru ini keluar di laman-laman surat khabar bahawa ada cadangan untuk mengembalikan GST. Dan PMX sendiri telah memberi kenyataan bahawa kerajaan perlu naikkan gaji minima kepada, kalau tak silap saya, 3,000 sebelum GST itu boleh kembali dilaksanakan. Komen Datuk Lokman. Pertamanya, PMX ni bukan kali pertama dia bersetuju untuk pelaksanaan GST ni. Dulu tahun 93 pun dia dah setuju. Cuma keadaan ekonomi tak berapa okey, menyebabkan cadangan pelaksanaan GST tu tak berlaku. Semenjak 1981 83 dulu pun, zaman Tun Daim pun, dah ada perancangan nak laksanakan GST ni. Zaman Pak La pun sama, ada perancangan nak laksanakan GST, dah announce dan sebagainya, tapi disebabkan kegawatan ekonomi dan sebagainya ditangguhkan. Cuma zaman Datuk Seri Najib je, walaupun dia tahu John Howard di Australia bila laksanakan GST, akhirnya tumbang John Howard, kan. Tapi Datuk Seri Najib tahu bahawa benda ni benda yang penting dilaksanakan. It's good for the country. Maka akhirnya dia ambil keputusan, walaupun ianya tak popular, walaupun dia tahu ianya boleh menyebabkan dia kalah pilihan raya,
dia buat. Kan? Tapi alhamdulillah lah hari ini semua pihak dah tahu bahawa GST tu bagus untuk negara. Lebih lagi saya ni bekas pengarah komunikasi Kementerian Kewangan. Yeah. Kita explain kat orang pasal GST ni. Kita tahu bahawa GST ni dia self-policing, GST ni dia sistem percukaian yang jauh lebih efisien. Kan? Cuma ialah kita punya negara ni nasib tak baik dapat seorang Perdana Menteri gila macam Mahathir ni. Kan? Yang menjadi negara antara yang pertama yang menghapuskan GST. Kan? Yang membuat Dan reverse. kita hilang kalau dulu kita hilang sekitar 30 bilion. Ya. Saya rasa dengan saiz ekonomi kita yang makin besar ni, dia boleh pergi 35 ke 34 bilion. Different between GST dengan SST. SST yang penuh dengan kelompongan, cukai bertindih, dengan orang lari cukai. Betul. Dengan orang aktiviti pemindahan harga, dengan black economy. memang banyak kita rugi. Bagi saya lah, kalau saya jadi PMX, saya buat sekarang. Kan? Saya buat sekarang. Kita tak boleh tunggu sampai gaji minima 3,000 ni. Kan? Tapi lah, PMX ni dia nak buat apa pun dia fikir pasal rakyat. Kan? Kalau macam kita ni, kita fikir pasal negara. What is good for our country. Kan? Beban tak beban memang betul. Ada beban pada rakyat. Kan? Tapi yang cantik sekali, bila dah buat tu, kan, kita dah sekali tukar sistem percukaian kita daripada SST pergi GST. Itu pun banyak belanja tu. Ya. Kan? Setiap syarikat-syarikat semua mereka terpaksa berbelanja untuk tukar sistem post sistem baru, sistem percukaian baru. So, sekarang nak kena patah balik. Sekali lagi belanja. Ya. Sekali lagi training. Kan? It's very costly. Secantiknya kalau kerajaan Mahathir dulu tak buat kerja gila menghapuskan GST. Itu yang paling cantik lah. Tapi nak tak nak sekarang ni, bagi saya, kena buat sekarang. Kenapa saya kata kena buat sekarang? Sebab kita tak banyak masa sebelum pilihan raya umum. Kalau dia nak buat tahun depan, saya tak advise. Kalau nak buat sekarang dalam bajet belanjawan 2025 supaya setidak-tidaknya ada masa untuk stabil. Sebab biasanya bila kita pindah daripada SST kepada GST ni, kita akan ada peningkatan dari segi pertama sekali kita punya kadar inflasi akan naik. Sekarang ni kadar inflasi kita very low. So this is the best time. Very low. Walaupun orang cakap harga barang naik dan sebagainya, but on paper memang kadar inflasi kita rendah. Dan you need the money now. Kita perlukan duit tu sekarang. Kalau kita tak lakukan, saya ambil contoh kita mansurkan subsidi diesel. Berapa banyak kita jimat? Kita jimat 4 bilion saja. Maknanya untuk cover different between SST dengan GST is 40 billion. Kenapa kita tak buat satu keputusan yang tak popular, melaksanakan semula GST dan kita memilih untuk hapuskan subsidi diesel. Lepas ni kalau na'udzubillah min zalik, hapuskan subsidi petrol. Kita boleh elak daripada buat 10 pengumuman yang boleh menjimatkan 4 bilion ni, 10 pengumuman dengan hanya satu pengumuman yang tak popular. Ya. So kalau bagi saya, Alright, so itu dia sedikit pencerahan daripada Lokman Adam, khususnya pertama berkaitan dengan skandal pasir yang pernah dibongkarkan oleh Cikgu Bat ini sebenarnya sahabat semua. Tapi sekarang ini, adakah beliau berani lagi untuk membongkarkan siapakah individu yang terkait ataupun ahli politik yang berpengaruh itu? Kita tunggu dan lihat adakah dia berani ataupun mungkin sudah diikat untuk tidak bercakap lagi. Jadi apapun sahabat semua, terima kasih. Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri.
Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapak pun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.